Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR yang seterusnya untuk minggu ni, iaitu pada hari ini hari Rabu 16 Jun 2021. Baiklah, kalau pada hari Isnin hari itu kita dah buat modul berkenaan dengan bidang Al-Quran. Jadi hari ini kita sambung lagi dalam bidang jawi dan juga hadis. Bidang jawi, okey, yang kita akan buat pada dua muka surat. Macam biasalah, setiap kali PDPR kita akan buat dua muka surat. Okey, kita akan buat yang ni, yang ada gambar petani ataupun orang sedang berkebun ni, dan juga muka surat yang ada nombor 7 ni, yang mana ikut tarikh dan hari yang telah ditetapkan. Jadi kamu hanya tulis nama sahaja. Tulis nama sahaja di kotak kosong ni. Boleh tulis dalam tulisan Rumi ataupun ABC. Nama tak tulis Jawi pun tak apa. Tulis dalam tulisan Rumi ataupun ABC. Okey, baiklah. Minta semua bersedia dengan muka surat ni, muka surat modul ni yang ada gambar orang duduk berkebun, petani ni. Ni merupakan latihan bidang jawi. Bidang jawi. Okey, Ustaz perbesar sikit. Okey, baiklah. Apa arahan dia? Lengkapkan teks di bawah dengan perkataan berimbuhan awalan yang betul. Okey, perkataan berimbuhan awalan. Imbuhan awalan ni maksudnya dia imbuhan di awal. Contohnya macam mana? Tanam akan jadi menanam. Dia ada me di depan tu. Perkataan asal dia ialah tanam, tapi dia tambah me di depan, jadilah menanam. Itu kita panggil imbuhan awalan. Dia tambah me, dia tambah pe, lagi apa lagi? Macam perkataan main, dia tambah ber di hadapan, jadilah bermain. Perkataan di, perkataan asal dia jual, tapi dia tambah di hadapan, jadi ya dijual. Begitulah imbuhan awalan. Dia duduk di awal. Imbuhan tu duduk di awal. Okey, baiklah. Kita akan isi tempat kosong di bawah ni. Ada berapa tempat kosong semua? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat kosong ni kita akan isi. Nak isi dengan apa? Isi dengan jawapan ataupun perkataan-perkataan yang dia bagi di atas ni. Kita akan isikan di tempat yang bersesuaian, tempat yang betul. Okey. Baiklah, kita akan baca sama-sama petikan ni ataupun teks ni, kita akan baca sama-sama dan cuba mengisi tempat kosong ni. Okey, jadi perkataan-perkataan ni mungkin kamu dah boleh baca, kamu dah boleh sebut satu-satu sebab dah diletakkan tulisan Rumi. Okey, perkataan yang pertama yang ini ya. Yang ini di kebun. Di kebun. Ini di kebun. Yang ini menanam. 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 Yang ini pula semasa. Semasa. Ini semasa. Yang ini, sini nampak warna kuning ni, yang bulat ni. Petani. Petani. Dan yang bawah ni, bulat kuning ni, dijual. Dijual. Okey, gitulah 5 perkataan. Dan kita akan isi tempat kosong. Okey, baiklah.
Okey, di sini sekarang. Bapa Kamarul seorang tempat kosong. Titik. Seorang apa dalam gambar ni? Bapa Kamarul seorang. Okey, tempat kosong yang pertama. Titik. Dia. Nombor 2 sekarang. Dia. Apa yang dia buat? Pelbagai jenis sayur-sayuran. Dia buat apa? Tempat kosong. Dia. Tempat kosong. Pelbagai jenis sayur-sayuran. Titik. Antara sayur yang ditanamnya ialah sawi, bayam, kangkung, kacang panjang, dan terung. Titik. Okey, kita dah sampai di sini. Okey, sekarang sini ya. Sekarang sini Kamarul akan membantu bapanya. Sini. Kamarul akan membantu bapanya. Okey, tempat kosong nombor 3. Sini apa dia? Kamarul bantu bapanya buat apa? Setelah dia menyiapkan semua kerja sekolahnya. Titik. Okey, sambung lagi. Dia akan menyiram sayur-sayuran pada waktu petang. Kita dah sampai sini. Sekarang tempat kosong yang keempat. Bapanya menyembur racun perosak dan menabur baja. Sampai sini. Apa dia? Tempat kosong. Bapanya menyembur racun perosak dan menabur baja. Kamarul akan memetik sayur-sayuran yang telah matang. Titik. Okey, sekarang kita dah sampai titik ni. Kita dah sampai sini. Kita sambung lagi. Bapa Kamarul akan membawa sayur-sayuran tersebut ke pasar untuk tempat kosong yang kelima sekarang. Titik. Dia bawa sayur-sayuran ke pasar untuk buat apa? Okey, ni kamu ambil jawapan di atas tadi dan letak di sini. Okey, kita sambung lagi. Banyak pelanggan membeli sayur yang dijual oleh Bapa Kamarul kerana sayur-sayurannya masih segar. Titik. Okey, sampai sini dah. Okey, perenggan terakhir. Bagi Bapa Kamarul, walaupun pekerjaannya sebagai petani tidak diminati ramai, namun pekerjaan ini ialah suatu pekerjaan yang mulia. Okey, kalau kamu terlepas, kamu boleh ulang balik video ni. Boleh ulang balik banyak kali pun tak apa. Sehinggalah kamu dapat menjawab dan mengisi tempat kosong yang betul. Satu perkataan isi sekali sahaja. Tempat kosong. Satu perkataan untuk satu tempat kosong. Tak boleh ulang 2 kali. Okey, sekarang kita ke halaman yang seterusnya untuk hari ini. Kita nak buat yang ni pula hari ini. Berkenaan dengan bidang hadis. Bidang hadis. Apa tajuk dia? Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okay, hari ini kita akan masuk kepada hadis tu sendiri sahaja. Kita akan baca
apa dia hadis tu, dan kita akan isi salin balik sahaja ya. Ni arahan dia. Baca dan salin semula hadis di bawah di tempat yang disediakan. Okey, salin balik sahaja. Okey, yang ada baris ni, hadis ni kamu salin di atas ni. Yang ada baris-baris ni, kamu salin di atas ni. Dan ni apa dia ni? Maksudnya. Okey, maksudnya mula daripada sini. Kamu salin mula daripada sini. Okey, dua baris ni, yang bawah ni, salin di bawah ni. Okey, termasuk yang ni sekali. Termasuk yang ni sekali pun kamu salin di bawah ni. Okey, itu sahaja yang untuk bidang hadis. Jadi sebelum tu kita akan tengok dulu di buku teks tajuk ni. Sebelum kita nak salin balik, kita tengok dulu sekejap di buku teks. Okey. Sekarang boleh tengok di buku teks muka surat 38. Okey, buku teks kita lah, buku teks pendidikan Islam, muka surat 38. Okey, sama sahaja hadis ni, sama sahaja dengan yang ini, yang di muka surat 38 ni. Okey, berkenaan tajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. Bidang apa? Bidang hadis sini. Okey. Apa kita akan baca sama-sama kotak ni, apa yang dia kata. Okey, nombor 1. Kotak nombor 1 ni. Murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita boleh tengoklah gambar ni kan. Rumah kenangan bakti. Okey. Kita dah cikgu dia kata, ustaz dia kata, murid-murid, kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda bersabda, okey, kotak kuning ni, tengok ni. Ani ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey, sekali lagi kita baca sama-sama hadis ni. Ani ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Okey, apa maksudnya yang kita baca tadi ni? Hadis tu maksud dia apa? Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey, riwayat Abi Daud dan At-Tirmizi. Okey, lepas tu murid ni tanya kepada ustaz dia nombor 2 di sini, apakah pengertian dan kepentingan hadis, ustaz? Okey, apakah pengertian dan kepentingan hadis? Hadis tu apa dia? Dan apa pula kepentingan hadis ni? Penting ke hadis ni? Okey, jadi ustaz dia bagi penerangan dekat kotak ni, nombor 3 ni. Ustaz dia kata apa? Nombor 3, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda.
Maksud hadis ni apa dia? Hadis yang orang sebut hadis kan. Hadis ni adalah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Perkara yang dikaitkan lah, disandarkan dengan kepada Nabi Muhammad. Sama ada dari segi perkataan, perkataan Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, Nabi pakai apa, dan sebagainya, baju warna apa, baju Nabi, itu kita panggil perbuatan. Pengakuan ni contohnya apa yang Nabi bagi kita buat umat Islam, dan juga apa yang Nabi tak bagi buat dan sebagainya lah. Ataupun sifat baginda tu sendiri, okey, sifat Nabi, macam mana cara Nabi berjalan, macam mana cara Nabi makan, itu sifat-sifat Nabi. Okey, tak kira lah sama ada perkataan, percakapan, sifat dan segala perkara lah yang bersangkutan dengan Nabi, kita panggil sebagai hadis. Okey, hari ni kita tahulah hadis tu apa dia kan. Okey, seterusnya dia kata apa di sini, nombor 4 ni, hadis penting kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Jadinya hadis ni rupanya sumber hukum kita. Sumber hukum lah, kita nak tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, melalui hadis. Yang nombor satunya melalui Al-Quran. Dan hadis ni sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran lah. Jadi kita nak tahu apa yang kita sebagai umat Islam ni boleh buat, boleh makan, boleh ni dan sebagainya kan. Kita kena tengok Al-Quran dan hadis, bukan dengar orang tu kata macam ni, orang ni kata macam ni. Bukan baca di Facebook saja. Oh, Facebook kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh macam tu. Nombor satunya kita kena tengok Al-Quran. Nombor 2 kena tengok hadis. Okey, baik. Jadi selepas jadi kamu dah tahu dah hadis ni apa dia dan apa dia kepentingan hadis ni. Okey, jadi hadis pun kita dah baca berkenaan dengan hormatilah, hormat kepada orang muda dan juga kepada orang tua. Jadi latihan untuk hari ini berkenaan dengan hadis tu senang sahaja. Kamu salin balik sahaja. Salin balik sahaja di tempat kosong di bawah ni ya. Okey, itu sahaja latihan untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.